boleh jadi Nabi SAW kemudian menceritakan peristiwa ni dan dia menggerak-gerakkan bibir dia. Ni ketika dia cerita ni pula kemudiannya Ibnu Abbas sudah ada. Ibnu Abbas faham ada, cerdik tu. Jadi Ibnu Abbas kata seperti Rasulullah SAW menggerakkan bibir dia tu, yang ni berdasarkan hak dia tengok lah. Dia tidak sebut dia tengok, tidak berarti dia tidak tengok. Tidak berarti dia tidak tengok. Sebab apa? Sebab boleh jadi Rasulullah SAW cerita semula. Ni peristiwa macam mana dia di peringkat permulaannya ketika terima Quran tu lagu mana. Iaitu beginilah dia pun menggerak-gerakkan bibir dia. Ibnu Abbas tengok tu. Boleh juga. Tidak mustahil. Sebab dia sahabat, dia ada dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW banyak perkara dia hak peristiwa dulu kadang-kadang dia cerita pula. Ketika dia cerita tu lah Ibnu Abbas tengoknya. Boleh jadi. Boleh jadi kedua-dua. Tetapi yang jelasnya Sa'id bin Jubair ni dia kata saya menggerakkan seperti mana saya tengok Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya. Ni dia jelas sebut dia tengok. Lepas tu ceritanya hadis ini perawi-perawi di bawah dia ketika dia menyampaikan dia kata saya gerakkan bibir ni seperti mana tok guru saya kata dia gerak bibir. Gerak-gerak lagu ni dalam menyampaikan sesuatu riwayat, lepas tu terus menerus anak murid ni buat serupa tok guru dia buat. Itu orang panggil termasuk dalam hadis musalsal ataupun musalsalat. Itu satu istilah yang lain pula. Musalsalat ini maknanya seseorang perawi itu dia riwayatkan serupa dengan orang atas dia banyak. Yakni ketika dia meriwayatkan hadis itu bagaimana keadaan dia. Macam di sini dia menggerak-gerakkan bibir. Hak ni hak bawah ni dia menggerak-gerakkan bibir. Aku menggerakkan bibir aku seperti mana tok guru aku gerakkan. Hak ni hak kemudian kata lagu tu pun sampai kepada kita. Ini orang panggil hadis musalsal. Hak ni musalsal ke apa ni? Musalsal bitahriki syafatain orang panggil. Hadis musalsal bitahriki syafatain. Yang ni hadis yang bersambung-sambung cerita keadaan perawi-perawi itu menyatakan keadaan yang tertentu secara bersambung-sambung tidak putus sampai kepada kita dengan cara menggerak-gerakkan bibir. Ni misalnya kita kata saya akan menggerakkan bibir saya kepada kamu seperti tok guru saya gerakkan. Misalnya gitu. Itu orang panggil musalsal. Musalsal ni banyak ulama-ulama kumpulkan hadis-hadis musalsal dalam kitab. Ada khusus pula hadis tentang musalsalat, mengumpulkan musalsalat. Ada kalanya Nabi SAW ketika dia meriwayatkan sesuatu hadis tu dia janggut dia dia cocok ataupun dia garu-garu janggut dia. Ada ketika dia riwayatkan hadis dia cocok dengan kayu tanah. Sahabat buat lagu tu juga. Apabila dia nak cerita riwayat tu dia ambil kayu. Dia buat. Anak murid dia buat lagu tu juga. Begitulah seterusnya. Ada kalanya dengan cara apa? Dengan cara dia letak tangan di dada. Nabi SAW ketika kata hak tu dia letak tangan di dada. Hak ni pun letak tangan di dada. Begitu. Itu orang panggil musalsalat. Jadi hadis musalsal ni adakah lebih tinggi berbanding hadis yang lain? Tidak juga. Tinggi atau tidak tinggi itu ya bergantung kepada sanad dia. Kita tengok sanad lah. Supaya hadis qudsi, hadis apa, tidak semestinya lebih tinggi daripada hak lain dah. Serupa saja kedudukannya. Kena tengok sanad dia. Jadi kebanyakan hadis musalsal ini dia mesti ada putus juga di tengah. Ia disebut sebagai hadis musalsal itu mungkin orang ni kata tidak putus, orang ni kata putus. Walau bagaimanapun secara umumnya boleh dikatakan ada menyebutkan putus juga di tengah tu. Hadis musalsal. Kecuali hadis musalsal biqiraati surati Saf. Hadis musalsal biqiraati surati Saf inilah yang paling sahih. Musalsal dalam membaca surah Saf. Surah Saf. Innal ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan, itu ka'annahum bunyanun marsus. Itu surah tu. Dalam membaca surah tu hak inilah yang paling sahih. Di antara hadis-hadis musalsal itu hak itulah yang paling sahih. Tak ada hak lebih tinggi daripada hak tu.
Kita kena tahu hak mana hak paling lebih, hak paling dikatakan tak ada putus ni, hak ni tak ada putus. Siapa-siapa riwayat siapa pun kata tak ada putus. Maknanya tinggilah, lebih istimewa lah nak banding dengan hak lain. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, mimma itu ini dari segi bahasa lah, dari segi bahasa, dengan arti seringkali, selalu mimma, bukan makna daripada apa yang dia menggerakkan bibir dia, tidak. Mana kathiran ma, mimma itu dengan makna kathiran ma, wa kana kathiran ma yuharriku syafataihi, mimma itu dengan makna kathiran ma, maknanya selalu, seringkali, mana di peringkat awal itu. Lepas tu mana kita tahu mimma dengan makna seringkali, ini dari segi bahasa lah, dari segi bahasa. Kalau tidak mengaji bahasa Arab tu dia tak apa, jeliga lah. Kalau mengaji bahasa Arab perlu tu, kadang-kadang dia boleh keliru tu. Mimma tu biasanya makna daripada lah. Daripada apa, kita kata apa tu apa-apalah. Ini tidak, bukan dengan makna begitu. Buktinya iaitu ada dalam hadis yang lain. Di antaranya disebutkan di sini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mimma yaqulu li ashabihi man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha. Di dalam hadis Bukhari ini juga ada sebut. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kamu yang malam tadi bermimpi? Cerita kata. Seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi kan, bila lepas sembahyang subuh tu, dia paling dia pun tanya, siapa di antara kamu yang ada mimpi semalam? Kalau ada mimpi, rayaklah. Dia kata gitu. Jadi di situ juga diguna mimma yaqul, kana mimma yaqul li ashabihi, seringkali atau selalu Nabi SAW berkata kepada sahabatnya. Di situ tak boleh kita pakai dengan makna daripada tu, tak sesuai. Tak boleh, tak sesuai. Lepas tu dari segi lain lagi, dari segi bahasa pun, ni dalam kitab dia ada sebut lah, ada sebut dari segi bahasa. Adakah orang Arab guna ni mimma dengan makna kathiran ma? Dalam syair dia ke, ada sebut lah. Jadi kita tak payah sebut lah tu, memanjangkan itu dari segi bahasa saja. Cuma dia nak cerita perkataan mimma tu dengan makna seringkali, selalu. Sebab tu dalam terjemahan kita tu, kita cuba perhati, seringkali, baginda seringkali menggerak-gerakkan bibir, seringkali atau selalu pada ketika itulah. Jadi seringkali tu ambil daripada mimma lah, mimma. Lepas tu ada lagi makna-makna lain yang disebut ma tu dengan makna man, itu tak perlulah situ, dan tidak kuat mana pun tu tak perlu. Kemudian apa dia sebut apabila baca, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, kamu dengar baik-baik, kamu diam. Apa makna istima' dan insat? Itu juga dari segi peribahasa bahasa lah, dari segi peribahasa bahasa kita tidak nak tekan juga situ. Tidak nak tekan. Cuma kalau kita perhatikan dalam hadis ni dua kali dia sebut, dua kali sebut. Cuba kita perhatikan. Ibnu Abbas kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yani jam'ahu laka fi sadrik wa taqra'ahu wa taqra'ahu tu sa. Yang kedua, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayana thumma inna alaina an taqra'ahu pula. Apa makna dua kali sebut taqra'ahu? Yani kami jamin
akan mengumpulkan Quran itu di dalam dadamu.